Akhirnya Pakatan Harapan setuju bersama dalam kerajaan. Kerajaan berjiwa besar terima Anwar dan pembangkang. Pakatan Harapan tolak parti pembangkang lain. Warisan bengang, Pakatan Harapan buat keputusan sendiri. Majlis Presiden Pakatan Harapan memaklumkan gabungan itu cenderung untuk mempersetujui memorandum persefahaman dengan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Dalam satu kenyataan, Pakatan Harapan berkata memorandum persefahaman ini adalah susulan kepada pertemuan yang telah diadakan di antara pimpinan tertingginya dengan Ismail pada 25 Ogos lalu. Secara dasarnya, Pakatan Harapan cenderung untuk mempersetujui memorandum persefahaman ini demi menyelamatkan nyawa dan mata pencarian rakyat, tertakluk kepada perincian penambahbaikan draft yang perlu diperhalusi wakil kedua-dua pihak sebelum boleh dimuktamadkan. Marilah kita menggembleng seluruh kekuatan untuk menangani wabak penyakit berbahaya dan mengatasi kemelesetan ekonomi yang melanda negara kita, katanya. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Presiden PKR Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Pakatan Harapan berkata pertemuan turut diadakan di antara Wakil Pakatan Harapan dan Wakil Perdana Menteri. Wakil Perdana Menteri terdiri daripada Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin, Menteri Tenaga dan Sumber Asli Taqiyuddin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa dan Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz. Manakala Wakil Pakatan Harapan terdiri daripada Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail, Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub, Setiausaha Organisasi DAP Anthony Loke, Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP Gobind Singh Dio, Ketua Penerangan PKR Syamsul Iskandar Muhammad Akin dan Pengarah Komunikasi PKR Fahmi Fazil. Pertemuan telah membincangkan sejumlah perkara dasar dan program khusus di mana penekanan juga diberikan kepada keperluan menjalankan reformasi dalam bidang ekonomi dan kesihatan awam bagi menangani wabak penyakit berbahaya. Selain itu, isu urusan perjalanan parlimen, soal pengabsahan dan perkara berkaitan penambahbaikan tata kelola kerajaan turut dibincangkan, katanya. Majlis Presiden Pakatan Harapan juga menyatakan pendirian bahawa suntikan fiskal tambahan sebanyak RM45 bilion perlu dilakukan kepada dana wabak penyakit berbahaya untuk menangani pandemik ini. Selain itu, gabungan itu turut membincangkan langkah-langkah reformasi politik yang perlu disertakan di dalam memorandum dengan pihak kerajaan. Ismail mengumumkan mesyuarat Kabinet bersetuju untuk melaksanakan 7 pembaharuan parlimen dan pentadbiran. 7 pembaharuan tersebut adalah pembentangan rang undang-undang anti lompat parti di Parlimen, pelaksanaan penurunan had umur mengundi dari 21 tahun kepada 18 tahun dalam masa terdekat, pindaan perlembagaan persekutuan untuk menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun, keseimbangan keanggotaan jawatan kuasa, pilihan khas Parlimen melibatkan ahli Parlimen kerajaan dan pembangkang. Setiap RUU termasuk RUU perbekalan yang dibentangkan di Parlimen akan dirunding dan dipersetujui secara bersama. Ahli parti pembangkang akan dilibatkan dalam Majlis Pemulihan Negara MPN. Ketua pembangkang akan diberikan saraan dan kemudahan yang setara dengan seorang menteri. Sudah terpadam kini momokkan slogan dibuat sesetengah pemimpin UMNO berhubung slogan menolak Anwar Ibrahim dan DAP, kata Muhammad Puan Zarkashi. Anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu berkata demikian sebagai mengulas persefahaman yang dicapai dan akan dibuktamadkan secara rasmi di antara kerajaan dan Pakatan Harapan. Kata Muhammad Puan, pada hari ini akan tercatat dalam sejarah kerana krisis kerajaan gagal menghasilkan natijah baru. Memorandum Persefahaman Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan akan ditandatangani. DAP dan Pakatan Harapan, terutamanya Anwar, berjiwa besar. Walaupun Anwar gagal menjadi Perdana Menteri, tetapi demi masa depan negara, dia sedia bekerjasama dengan kerajaan untuk meredakan ketegangan politik, katanya dalam hantaran di media sosial. Pakatan Harapan dan Putrajaya dilaporkan bersetuju untuk menandatangani Memorandum Persefahaman MOU yang berisi beberapa butiran pembaharuan sebagai langkah membawa landscape baru politik negara. MOU berkenaan dijadual ditandatangani di Parlimen. Ia juga dijangka membawa kestabilan politik kepada kerajaan pimpinan Ismail Sabri Yaakob ketika Perdana Menteri terbabit kini didukung hanya 114 ahli Parlimen. Jumlah minimum untuk mendapatkan majoriti berdasarkan kedudukan kerusi semasa Dewan Rakyat ialah 111. Untuk rekod,
Slogan No Anwar No DAP dibangkitkan sesetengah pemimpin UMNO ketika Kerajaan Perikatan Nasional diketuai Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berdepan ancaman kejatuhan. Beberapa anggota kabinet mendakwa ada pemimpin tertinggi UMNO mendakwa sedang berpakat untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan bagi menjatuhkan Muhyiddin. Muhammad Puat berkata, kerajaan pimpinan UMNO juga menunjukkan jiwa besarnya kerana sanggup mengetepikan momokan No Anwar No DAP untuk menerima syarat-syarat ditetapkan Pakatan Harapan dalam rundingan dengan Putrajaya. Kata bekas ahli Parlimen Batu Pahat itu lagi, UMNO juga wajar mendedahkan apakah MKT ada sebarang permintaan khas kepada Ismail Sabri sebelum persefahaman itu dicapai. Mustahil tidak ada. Rakyat dan ahli juga mahu tahu. Boleh dibuat perbandingan, katanya. Muhammad Puat kemudian mengakhiri hantaran itu dengan usikan terhadap salah satu anggota kabinet yang sebelum ini giat menimbulkan slogan No Anwar No DAP, iaitu Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa. Pokoknya memukan retorik No Anwar No DAP sudah padam. Anwar turut hadir sebagai wakil kerajaan. Tahniah kerana berjiwa besar, katanya lagi. Ketua Parti Pejuang Tanah Air Wilayah Persekutuan Khairuddin Abu Hassan kesal Pakatan Harapan mengetepikan parti pembangkang lain dalam mengenai perjanjian pembekalan dan keyakinan CSA dengan kerajaan. Ketika hendak menamakan calon Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong baru-baru ini, pemimpin Pakatan Harapan datang berjumpa dengan Dr. Mahathir Mohamad merayu agar memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan akan merayu, memujuk serta melakukan apa sahaja pada waktu itu demi menjayakan impian mereka yang mustahil ke arah memartabatkan ketua pembangkang masa kini sebagai Perdana Menteri ke-9. Kini apabila hendak berunding dengan pihak kerajaan mengenai senarai pembaharuan yang dicadangkan oleh Perdana Menteri, Anwar bersama pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan ketepikan pejuang, warisan dan muda yang sama-sama mengundi beliau sebagai calon pembangkang untuk jawatan Perdana Menteri, katanya dalam satu kenyataan. Pembangkang telah membentuk barisan bersatu untuk menyokong Anwar dengan memperoleh sokongan 105 ahli parlimen tetapi tidak dapat menandingi dukungan 114 anggota Dewan Rakyat kepada calon UMNO Ismail Sabri Yaakob. Khairuddin menuduh Anwar dan pemimpin Pakatan Harapan lain sebagai tidak boleh dipercayai. Sikap mereka juga adalah untuk mempergunakan sokongan orang lain demi kepentingan diri mereka sendiri dan tidak lebih daripada itu. Bagi saya, Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan tidak boleh dibuat sahabat. Mereka ini adalah golongan yang tidak ikhlas serta amat bersikap individualistik, katanya. Khairuddin berkata, pejuang perlu meneruskan rancangannya untuk bertanding 120 kerusi parlimen pada pilihan raya akan datang. Dia percaya pejuang akan mendapat manfaat jika Pakatan Harapan dan kerajaan yang diterajui UMNO itu menandatangani perjanjian, keyakinan dan pembekalan. Pakatan Harapan dan Kerajaan Persekutuan Pimpinan Ismail Sabri akan menandatangani Memorandum Persefahaman MOU di bangunan Parlimen. Dalam satu kenyataan bersama, wakil-wakil kerajaan dan Pakatan Harapan berkata akan mendedahkan isi perjanjian tersebut kepada umum. Menurut kenyataan itu lagi, MOU itu akan disempurnakan Ismail Sabri bersama ketua-ketua parti Pakatan Harapan iaitu Presiden PKR Anwar Ibrahim, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Presiden APCO Wilfred Medis Tangau. Pemimpin tertinggi Pakatan Harapan dan Ismail Sabri telah terlibat dalam proses perundingan sejak bulan lalu. Pada kenyataan bersama pertama mereka selepas pertemuan 25 Ogos, kedua-dua pihak berkata mereka setuju antaranya untuk memperkukuhkan institusi parlimen. Parti Warisan Sabah tidak bersama Pakatan Harapan dalam menjayakan Perjanjian Keyakinan dan Perbekalan CSA atau disebut juga sebagai Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik dengan kerajaan kerana tidak dilibatkan dari awal. Sebaliknya, kata Ketua Wira Warisan Muhammad Aziz Jaman, partinya hanya dijemput pada peringkat akhir selepas Pakatan Harapan dan kerajaan sudah berunding dan mencapai persetujuan untuk menandatangani MOU itu. Dari awal sepatutnya blok pembangkang yang ada 105 kerusi parlimen dipanggil. Kita perlu duduk berbincang sebelum jumpa Perdana Menteri lagi. Kena ada keikhlasan. Ini tidak. Selepas beberapa kali bermesyuarat dengan wakil kerajaan, baru kita dipanggil dan diberitahu nak buat MOU. Jangan jadikan kita pak turut. Presiden Warisan bukannya rubber stamp, katanya yang dipetik portal berita harian online. Menurutnya perlu ada keikhlasan dalam kalangan blok pembangkang berhubung MOU berkenaan dan tidak sepatutnya Warisan diminta mengikut apa sahaja keputusan Pakatan Harapan. Aziz yang juga ahli parlimen sepanggar mengulas kenyataan pemimpin Pakatan Harapan yang menafikan mereka mengketepikan parti pembangkang lain dalam proses rundingan dengan kerajaan berhubung perjanjian CSA itu. Dia berkata pembabitan warisan daripada awal adalah mustahak supaya selera penduduk wilayah Sabah diambil kira.
Katanya jika ada komunikasi dua hala, pastinya parti dari Sabah itu akan memberi penekanan kepada Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai antara kandungan CSA berkenaan. Kalau warisan dibawa dalam rundingan dari awal, kita akan tekankan berkenaan MA63. Selera orang Sabah dan Sarawak perlu didengari dalam blok pembangkang. Kami pun tidak tahu apa kandungan MOU itu. Jam 5 petang nanti, baru tahu. Saya dengar ada persamaan dengan tawaran yang dibuat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini. Kalau kami tidak tahu kandungannya, bagaimana warisan nak tanda tangan? Katanya lagi kepada portal itu. CSA atau MOU berkenaan akan ditandatangani oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bersama Ketua Parti Pakatan Harapan di bangunan Parlimen pada jam 5 petang. Sebelum ini, Setiausaha Organisasi DAP Anthony Loke menafikan dakwaan Ketua Parti Pejuang Tanah Air Wilayah Persekutuan Khairuddin Abu Hassan. Kononnya, Pakatan Harapan mengetepikan parti-parti pembangkang lain dalam rundingan bersama kerajaan itu. Loke dilaporkan berkata, satu taklimat khas berkenaan kandungan MOU telah disampaikan oleh pimpinan tertinggi Pakatan Harapan kepada Presiden Pejuang Mukhriz Mahathir. Katanya, wakil warisan juga dijemput untuk taklimat itu, namun mereka tidak hadir.